just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Baru-baru ini saya mendapat maklumat berkaitan dengan sistem tahanan rumah. Sistem tahanan rumah yang menjadi buah mulut ramai orang. Ramai yang berkata, siapakah yang layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah ini? Yaitu mereka yang dipenjarakan ataupun ditahan di dalam penjara, yang menjalani hukuman penjara. Nah, persoalan yang utama adalah, adakah Najib Razak layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah ini? Nah, ini sudah pasti dinantikan, khususnya penyokong-penyokong Najib. Jawaban ini seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution, yang pasti mengejutkan ramai. Kalau Najib diluluskan ataupun beliau layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah, mungkin beliau akan lebih selesa dan mendapat lebih banyak advantage, kelebihan berbanding ditahan di penjara Kajang. Dalam artikel daripada harapandaily.com, Najib takkan dimasukkan dalam tahanan rumah menurut Saifuddin. Nah, itu adalah jawabannya. Mungkin ada yang menanti-nantikan Najib bakal dibebaskan dari penjara Kajang dan akan menjalani sistem tahanan rumah. Tetapi Saifuddin Nasution akhirnya telah memutuskan perkara itu. Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara tidak akan meneruskan tempoh tahanannya di bawah sistem tahanan rumah, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Hanya banduan yang ditahan kurang daripada 4 tahun, warga emas, wanita mengandung, dan orang kurang upaya layak dipertimbangkan di bawah sistem ini, lapor Malaysia Kini. Media sebelum ini melaporkan bahawa Putrajaya bersetuju untuk melaksanakan sistem ini untuk mengurangkan kesesakan di penjara dan tidak boleh disalahguna oleh mereka yang didapati bersalah. Saya ingin menafikan naratif nakal sesetengah media yang mendakwa pelaksanaan tahanan rumah bertujuan untuk menempatkan Najib di bawah tahanan rumah. Mereka nakal sehingga tidak dapat melihat perspektif mengurangkan kesesakan di penjara. Pelaksanaannya khusus untuk kategori banduan tertentu. Sebuah panel akan membuat penilaian dan mencadangkan jenis kesalahan di mana tempoh hukuman penjara kurang 4 tahun. Jika seseorang dipenjara sehingga 20 tahun, mereka tidak boleh diberikan tahanan rumah dengan mudah, kata Saifuddin. Baru-baru ini lembaga rayuan telah mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta kepada 6 tahun penjara dan denda RM 50 juta. Nah, mungkin kita boleh katakan Najib hari ini kritikal. Bukan kritikal kesehatannya, tetapi kritikal dalam statusnya sebagai ahli politik. Beliau tidak boleh buat apa-apa lagi, bukan pun ahli parlimen, dan tidak dapat bergerak sama sekali disebabkan beliau berada di penjara. Nah, berkaitan dengan sistem tahanan rumah, Najib tidak layak. Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk lebih banyak info yang panas, info yang padu, info yang hangat berkaitan dengan politik di Malaysia. Sekian saja, terima kasih. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Sebelum ini kita mendengar 10 ahli parlimen bersatu, 5 ahli parlimen bersatu, bahkan sehingga angka lebih daripada 10 ahli parlimen bersatu yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Setakat yang kita tahu adalah 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Namun Syed Abu Hussein pernah membuat kenyataan bahawa terdapat lebih ramai lagi ahli parlimen bersatu yang akan menyatakan sokongan. Dan baru-baru ini Syed Abu Hussein membuat kenyataan 5 ahli parlimen bersatu
yang juga pernah menjadi pemimpin tinggi Barisan Nasional ataupun UMNO, juga digesa untuk menyokong Anwar Ibrahim menurut Syed Abu Hussein. Nah, saudara-saudara, yang terkini saya mendapat maklumat. Kali ini bukan ahli parlimen, tetapi saya boleh katakan pemimpin tinggi bersatu, yaitu Adun Bersatu. Dikatakan ataupun dipersoalkan di dalam satu artikel daripada harapandaily.com. 5 adun bersatu bakal sokong Amiruddin, menjadi persoalannya. Di dalam artikel ini menyebut, ada ura-ura mengatakan 5 adun bersatu Perikatan Nasional bakal memberikan sokongan mereka kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Menurut sumber, kumpulan tersebut akan diketuai oleh seorang bekas pengurusi Bersatu Selangor. Saya akan menunjukkan bekas pengurusi Bersatu Selangor yang merupakan adun ialah Abdul Rashid Asari. Nah, saudara-saudara, saya pun berpikir, adakah di antara 5 adun Bersatu Selangor yang dikatakan akan memberikan sokongan mereka kepada Menteri Besar Selangor, adakah salah satunya Azmin Ali? Itu menjadi persoalannya. Tetapi saudara-saudara, saya melihat rasanya bukan kok. Rasanya 5 adun bersatu ini bukan, Azmin Ali tidak tersenarai. Tapi bayangkan kalaupun Azmin Ali tidak tersenarai, 5 adun bersatu ini, saya rasa angka ini cukup memeningkan kepala Muhyiddin dan kepimpinan Bersatu sekiranya perkara ini benar. Di dalam artikel ini, Abdul Rashid ialah adun Selat Kelang Tunggal Kedua. Mereka bengang kerana pengurusi sekarang Datuk Seri Azmin Ali bully mereka dalam mesyuarat PN, kata seorang sumber kepada Harapan Daily. Terdedah lagi kegiatan Azmin Ali yang didedakan di dalam artikel ini. Menurut satu lagi sumber, baki 4 adun yang akan turut menyokong ialah Wakil Jeram, Batangkali, Sungai Kandis, dan Dengkil. Adun Jeram Harrison Hasan sudah jumpa Menteri Besar, kata sumber. Muhaimin Harid Abdullah Sani ialah adun Batangkali, Wan Zanahurin Ahmad mewakili Sungai Kandis, manakala Jamil Saleh mewakili Dun Dengkil. Wakil ke-6 Bersatu yang turut dikatakan akan menyokong Amiruddin ialah Rosnizan Ahmad dari Morib. Walau bagaimanapun beliau dikatakan belum membuat ketetapan. Persoalan yang timbul dari peralihan sokongan ini adalah, apakah ia berlaku kerana peruntukan kawasan? Kerajaan negeri sudah pun melantik penyelaras kawasan Dun. Untuk rekod, Selangor sudah pun menguatkuasakan enakmen anti lompat parti. Mungkinkah 5 atau 6 adun bersatu ini akan lompat ataupun beralih sokongan terhadap Menteri Besar Selangor, terhadap kerajaan? Nah, saudara-saudara, kalau benar apa yang dinyatakan Azmin Ali membuli mereka di dalam mesyuarat Perikatan Nasional, bukankah Azmin Ali patut dikenakan tindakan oleh parti ataupun kepimpinan tertinggi Bersatu dan PN? Menurut kenyataan artikel ini, mereka bengang kerana pengurusi sekarang Datuk Seri Azmin Ali bully mereka dalam mesyuarat PN, kata seorang sumber kepada Harapan Daily. Apa opini Anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.